This call is now being recorded. Baik, terima kasih respon yang diberikan. InsyaAllah pada pagi ini Ustaz diberi amanah untuk menyambung perkongsian dalam surat tajwid. Jadi seperti biasa kita akan mulakan dulu dengan sesi bertanyakan 5 soalan sebelum kita memulakan sesi pembelajaran kepada sambungan tajwid yang berikutnya. Okey, kita akan tanyakan soalan yang pertama. Soalan yang pertama, tuan-puan semua dah sebelum tu suara Ustaz dengar jelas Alhamdulillah clear Ustaz. Terima kasih. Jelas. Respon diberikan. Baik, 5 soalan berkaitan dengan kita dah belajar. Sebelum tu kita dah belajar berapa hukum dah? 4 Ustaz. 4 Ustaz. Okey, sebutkan 4 hukum yang kita dah belajar. Pertama, Mat asli, mat tabi'i, mat arif disukun, Majais. mat wajib mutasil, mat jaiz mutasil. Munfasil. jaiz munfasil. Baik, soalan pertama, sila sebutkan kepada Ustaz apakah huruf-huruf kepada 4 hukum ni. Alif, waw, ya, huruf mat. Okay. Yang tak ada, nak kena jawab lah yang tak ada tanda. Kejap. 4 hukum yang kita dah belajar ni, soalannya adalah adakah 4 hukum ni dia punya hurufnya sama? Ya, huruf Sama. Alif, waw, ya. Tapi hak ni dia ada bombok, hak ni dia tak ada baris, dia boleh hitam tu pula Ustaz. Okay, sama. Sama Terima kasih respon yang diberikan. Soalan yang kedua, sila sebutkan panjang harakat untuk mad arid lis sukun. 2, 4, 246 246 harakat. Terima kasih. Kalau wakaf, kalau dia wasal 2 6 4, 5. wasal 45. 2. 2 wasal. Kalau Satu. wasal 2. Dia jadi mat balik, mat asli. Okey, baik. Terima kasih. Seterusnya sebutkan 3 formula untuk mad wajib muttasil. Mat, Mad wajib muttasil. 1, Alif waw ya berombak. bertemu dengan hamzah. Dalam satu Dalam kali satu kalimah. Panjang 4, 5 harakat. Okey, baik. Terima kasih. Kemudian sebutkan 3 formula untuk mad arid lis sukun. Alif waw ya tidak berbaris, diapit dengan 2 huruf berbaris, di hujung ayat atau diwakafkan bacaan. Wah, bagus. Dibaca 2, 4, 6 harakat. Okey. Kemudian macam mana nak cari mad asli dalam Al-Quran? Alif waw ya tidak berbaris ataupun alif waw ya kecil. Alif waw tidak berbaris atau alif waw ya? Yang tidak berbaris atau alif kecil. Alif waw ya kecil Alif waw ya kecil. Okey, baik. Terima kasih respon yang diberikan. Hari ini kita akan masuk tajuk yang baru. Masih lagi melibatkan alif waw ya juga. Kalau tanpa perasan, hukum tajwid yang kita belajar kebanyakan daripadanya adalah melibatkan huruf alif waw ya. Makna kata alif waw ya ni sangat popular dalam hukum tajwid. Dan hari ini kita akan masuk berkaitan dengan alif waw ya juga. Sekejap, Ustaz share screen. Minggu sudah Ustaz bagi kerja rumah. Tu, ingat lagi tak? Soalan kerja Ingat ada pada tulisan, tak ada pada bacaan.
Alif Ada waw ya. Waw zaidah. Ha. Alif zaidah. okey. Alif waw ya bulat tu kan? Ya, ulat. Hak kepala ulat. Okey, baik. Ada tak yang dah jumpa dalam Quran? Jumpa Ustaz, saya cari. Okey, Huruf boleh alif banyak. Ya, banyak. jumpa sikit. Wow, jumpa sikit. muka surat berapa untuk alif dulu? Ya. Muka surat berapa? Alif banyak. Rata muka surat ada. Boleh bagi tahu spesifik muka surat berapa? 145 ayat 152. 145 ayat 140 152. 52. Ayat muka surat 47, ayat 276. Sekejap, soal dulu. 152 ayat macam mana ni? Ayat 152. 152. Muka surat apa tadi? 45. 145 ayat 152. Mana ada 152? Tu 47 151. Tak ada, bukan 147. Seorang-seorang. Siapa dulu nak cakap? 149. Puan Siti Anim. Muka surat apa? Muka surat 145. Okey, ayat apa? Saya rasa ayat 52 salah tulis ni. Surah Mana ada? Al-An. Ayat Betul. 52. Sini tak ada ayat 52. Surat ni sekejap. Maaf Ustaz. Okey. Surah Al-Baqarah Okey. ayat ke mana tadi? Ayat ke-5. Ayat kelima. Okey. Ulah Okey, tu contoh untuk huruf apa? wow. Contoh untuk huruf waw. Waw apa dipanggil? Wow, ziyadah. Ziyadah. Saya ada berapa tempat dekat ayat kelima tu? Tu ada 2. Ada 2 tempat. Okay, terima kasih Puan Anum. Untuk waw kita dah jumpa dah. Terima kasih. Kemudian alif pula. Beri contoh alif. Alif muka surat 47, Jauh ayat 276, 277, 278. 279. Satu-satu dulu. Tak apa. 276 Dia kat mana? sama, ayat sama dekat-dekat. Kalau huruf alif Ustaz, ayat muka surat 5, Mislur riba. ayat Sekejap. ke-25. Riba. Ni ada lah. Nampak dah. Dia ada Yang kedua. Okey, saya ambil jawapan Surat Puan 5. Puan Asma dulu Jawapan Puan Asma dulu. Ya, ya. Surat 27 muka surat apa ni? 47 ayat 276 Yamhaqullahu riba. Nampak tak? Sebelah dia apa ada lagi. Tak apa, kita ambil satu dulu contoh. Okey, satu contoh dulu. Yamhaqullahu riba. Kat sini ada alif. Alif apa panggil? Alif ziyadah. Alif ziyadah. Okey, satu jumpa dah. Kemudian ya pula, ya ziyadah. Huruf apa? Ya. Muka surat 131 ayat 34. jauh. Muka surat 131 ayat 34. Ada tak ada? Okey. Min naba'il mursalin. Ayuh, bagus. Okey, jumpa tak semua? Muka surat satu apa ni? 131. Ayat Muka 3. surat ayat 34. Kat situ kita jumpa dengan ya ziyadah. Ni dah ni. Ya ziyadah ni. Min naba'il mursalin. Baik. Terima kasih Puan Asma bantuannya. Baik, so apa peranan dan fungsi alif waw ya ziyadah dalam Quran? Dia ada pada tulisan, tak ada pada bacaan. Okey, bagus. Terima kasih. Alhamdulillah. So dah selesai lah. Tadi yang dah cari juga. Betul lah tu jawapannya Yang penting kita nak tengok contoh sahaja dulu.
Alif kat mana, waw kat mana, ya kat mana. So kita dah jumpa semualah. Contoh berkaitan dengan alif, waw dengan ya ziyadah. So lepas ni kalau jumpa dalam Quran, kita abaikan sahaja bacaan dia. Okey, baik. So hari ni kita akan masuk topik yang kelima. Masih lagi berkisar dengan alif, waw, ya juga. Nama tajuknya hari ni Mat badal. Oh, mat badal. Mat badal. Ini muka suara 1930. Selasa. Alif mendahului mat. Ustaz azan. tes. Yang keberapa lah sekarang? Dengan suara Ustaz lah. Dengar, Dengar Ustaz, dengar. dengar Ustaz. Ustaz punya line tiba-tiba hilang tadi. Sekarang dengar jelas Dengar Ustaz, dengar. Dengar. Baik. Okey, kita sambung hari ni, kita masuk topik mat badal. Kejap. Ustaz punya internet dia lost connection. Kemak lain. Kejap Okey. Tak faham. Okey, dengar suara Ustaz Dengar. Dengar Ustaz. Dengar. Okey, mat badal. Hari ni kita masuk topik ataupun tajuk mat badal. Mat badal, badal ni maksudnya adalah Mat badal. ganti gantian. Mat gantian. Okey, mat gantian. Yang mana dalam topik ataupun mat badal ini dia melibatkan, Ustaz bagi formula terus Ustaz bagi formula terus. Mat badal ialah, ini formula Ustaz alif, waw dan ya. Alif, waw dan ya. Wow, ya. Tidak berbaris. Tidak berbaris. Bertemu Bertemu. Bertemu. Sebelumnya huruf hamzah. Sebelumnya huruf hamzah. Panjang dua harakat. Panjang dua harakat. Okey, Puan Asma boleh tutup mic dulu? Ustaz nak terang. Okey. Okey, baik. Untuk bab mat badal ni puan, mat badal ni sebenarnya adalah kalimah. Okey, ini kalimah yang dalam Quran. Okey, ini kalimah dalam Quran. Kalimah asalnya begini. Kalimah asalnya adalah dua hamzah. Okey, kalimah asalnya ada dua hamzah. Dia ada dua sebutan. Amanu ataupun amanu. Okey, ini kalimah penulisan asal dalam Quran. Okey, kemudian telah pun diselaraskan penulisan Quran. Ini kalimah dalam Quran sekarang lah. Okey, kalimah dalam Quran. Kalimah dalam Quran.
menjadi amanu. Yang dua-dua ni adalah kalimah asal. Okey, dua-dua ni adalah kalimah asal. So, apa kaitan dengan badal? Apa kaitan dengan badal? Kaitannya adalah, kita tengok kat sini, kalimah asal tadi. Kita tengok kat sini, kalimah asal ya. Okey. Lupa pula. Testing. Suara Ekor lah Ustaz. berdengung-dengung. Testing. Suara Ustaz dengar okey dah? Okey dah. Okey, baik. Yang lain tutup mic lah. Biasalah kita buat online macam ni lah. Cabaran kita. Okey, baik. Kita sambung. Bismillah. Okey, kenapa disebut sebagai mak badal? Ustaz ulang balik. Mak badal itu membawa maksud adalah gantian. Yang mana dalam mak badal juga Ustaz datangkan 3 formula. Pertama, mesti juga melibatkan alif waw ya yang tidak berbaris. Yang mana alif waw ya tidak berbaris ini mesti bertemu sebelumnya huruf hamzah. Huruf hamzah tersebut tak kisah baris apa sekalipun, kalau jumpa dengan huruf hamzah, dia tetap menjadi mad badal. Dan bila menjadi mad badal, panjang harakatnya adalah dua harakat. Dan boleh tengok tadi contoh Ustaz bagi, pertama kat sini tuan-puan, menjadi love pula. Okay, kat sini, amanu. Ini kalimah dalam Al-Quran kita akan jumpa dengan amanu. Kemudian kalimah asal dalam Quran penulisannya begini. Ada 2 sebutan. Pertama, amanu ataupun satu lagi amanu. Ini kalimah asal dalam Quran. So, kenapa disebut sebagai mak badal? Yang mana di dalam kalimah ini asalnya ada 2 huruf hamzah. Amanu ataupun amanu ada 2 huruf hamzah. Yang mana peranan mak badal ini adalah gantian. Yang mana hamzah kedua ini, ni yang Ustaz gariskan ya. Ustaz bulatkan ni. Hamzah kedua dalam contoh ni digantikan dengan huruf mad. Ya, yang mana hamzah kedua ni bertukar menjadi huruf mad. Sebab tu dipanggil mad badal. Amanu. Contoh lagi kalimah lain kita tulis. Tu. Contoh lagi ya. Tu. Sepatutnya tu ataupun tu. Nah, yang mana hamzah kedua itu ditukar menjadi huruf mad. Ini hamzah kedua lah. Tu. Contoh lagi ini adalah untuk alif, untuk waw. Kemudian contoh ketiga untuk huruf ya. Contoh ketiga untuk huruf ya. Untuk huruf ya kita tengok ni. Contoh ketiga untuk huruf ya. Iman. Okay, imanan. Contoh asalnya adalah imanan. So baris ni sinilah huruf mad ni. Asal huruf mad ni adalah huruf hamzah yang digantikan dengan huruf mad sama ada alif, waw atau ya. Dan kalau tuan-puan perhatikan sama-sama, okey, kat sini hurufnya bergantung kepada baris sebelumnya. Makna kata huruf mad alif, waw ataupun ya ini bergantung kepada baris apakah sebelum dia. Kalau baris atas pada hamzah maka kita akan jumpa dengan alif.
Kemudian kalau huruf waw, kita akan jumpa dengan baris dhammah. Kalau huruf ya, sebelumnya mesti baris kasrah. Itu dia punya dia punya kaedah dia. Dia takkan berubah. Mesti huruf ya sebelumnya baris bawah. Kalau waw sebelumnya baris dhammah. Macam tu. Dia takkan berubah tiba-tiba waw sebelumnya baris bawah. Dia takkan terjadi. Dia punya asas penerangan dia begitu. Okey, baik. Setakat tu jelas ke? Jelas? Jelas Ustaz. Alif fathah. Ya kasrah. Dhammah. Tiga tu. Okey, baik. So, ada orang tanya saya, Ustaz, kenapa kita tak sebut dia, tak sebut saja contoh kalimah tadi kan. Kenapa kita tak sebut je kalimah amanu ni kan sebagai mak asli alif ni. So kita dah ada jawapan dah. Kenapa alif ni kita tak sebut mak asli? Kenapa sebut mak badal? Sebabnya dia punya jawapannya adalah ke atas ni. Sebab kalimah asal kepada amanu ni tadi adalah amanu. Sebab itulah kita sebut sebagai mat badal. Dia takkan boleh jadi mat asli. Okey, sekiranya ada hamzah akan jadi mat badal. Selesai gitulah. Okey, jom kita tengok contoh dalam Quran pula untuk kita cari. Okey, contoh muka surat tadi, muka surat 131 ni tadi. Kat sini ada contoh dia. Muka surat 131. Okey, kita cuba tengok contoh ayat 34 ni tadi. Di manakah mad badal pada ayat 34 ni? Siapa boleh jumpa? Ada siapa jumpa tak? Mad badal dekat ayat 34. Wa'uzu. 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 Betul? Okay, terima kasih respon yang diberikan. Ustaz bawakan kita ke bawah ni. Okay, kalimah yang tadi yang sahabat kita jumpa adalah wa'uzu. Okey, baik. Begini. Wa'uzu. Kita tengok balik, betul tak? Okey, wa'uzu. Okay, ini kalimah dalam Quran tadi, wa'uzu. Sebelum kita bagi tahu dia adalah mak badal, kita kena bawakan 3 formula tadi. Kita tengok balik tadi formula mak badal. Pertama mestilah alif waw ya yang tidak berbaris. Yang kedua mestilah bertemu sebelum daripada alif waw ya ini mestilah ada huruf hamzah. Ada huruf hamzah. Dan yang ketiga, bila cukup 2 syarat ni barulah kita baca panjang dengan kadar 2 harakat. So kita refer balik kepada contoh tadi wa'udhu. Pertama tadi step pertama adalah ada tak alif waw ya kat sini? Dekat wa'udhu ni ada tak alif waw ya? Wow kedua. Ada huruf waw. Okay, ni step pertama ada. Step kedua sebelumnya jumpa dengan Hamzah. huruf hamzah. So hamzah ada, step kedua ada dah. Kemudian barulah pergi step ketiga, dibaca panjang 2 harakat. Gitu dia punya cara nak jumpa dia. Wa'udhu. Okey, baik. Kemudian kita cari lagi contoh berikutnya dalam Quran. Okey, Ustaz bawakan juzuk amal kita kan sedang belajar berkaitan dengan juzuk amal. So kita cari sama-sama dalam juzuk amal pula. Juzuk amal. Okey, muka surat 582. Muka surat 582 juzuk amal ni surah An-Naba. Pada ayat 28. Muka surat 582 ayat 28. Di manakah mad badal? Bi'aya. Ayat. Apa dia? Bi'a? Ayat.
Biayatina. Betul? Ya, biayatina. Biayatina. Okey, terima kasih respon yang diberikan. Biayatina. So, saya tulis kat sini biayatina. Okay, kalimah biayatina. Okay, Hamzah tu duduk kat situ. Ya kabar bawah Ustaz. Biayatina. Biayatina. Okay, kat sini ada alif. Okay, kat sini ada step pertama ada alif tidak berbaris. Step kedua dia jumpa dengan huruf hamzah. Okay, step ketiga kita baca panjang 2 harakat. Itu kaedah dia. Biayatina. Okay, selesai. Kita cari lagi contoh berikutnya untuk mad badal. Kalau ada jumpa boleh beritahu Ustaz. Sama-sama cari untuk juzul amal mad badal. Okey, muka surat 584 pula. Muka surat 584. Kat sini ada banyak sikit lah. Ayat 25 surah An-Nazi'an betul. Surah An-Naba lagi, masih lagi surah An-Naba tadi. Ayat mana tadi? Ayat yang ke-25 فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى. Ada berapa mak badal kat sini? Ada 2. Ada 2. Okey. Yang lain? Yang lain ada berapa? 1. Cuba cari lagi. Wal-ula. 3. 3 pula. Sudah. 4 ada 4. Tambah tu. 1 je Ustaz, wal-ula. 2. 2. Satu Ustaz. 2. 2. Okey, Ustaz keluarkan lagi. 2. Okey. Kita tengok tutup mic dulu. Puan Habibah. Okey, kita tengok sini. فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى. Okey, gunakan 3 formula tadi. Alif wawiyah tidak berbaris. Cuba cari alif wawiyah tidak berbaris kat sini ada berapa tempat? 1 je. 2. Okey, kita cari dulu mana alif wawiyah tak ada baris kat sini. Kita bulatkan. Pertama dekat kaf. Kita cari alif wawiyah yang tak ada baris dulu Kaf. Lepas tu dekat alif. Kemudian dekat waw. So ada 3 tempat. Kemudian formula kedua, sebelum alif, waw atau ya ada hamzah. Mana yang ada hamzah di antara 3 ni? Akhirah dengan ula. Wa ula. So 2. Yang ini tak ada Okay, so tak ada Ustaz Padamlah dia punya tadi. Okay, so ada 2. Kat sini ada hamzah, kat sini juga ada hamzah. So ada berapa kat sini jawapannya? Ada 2. Ada 2. Kan? Apa nakal al-a dengan wal-ula. Okay, selesai. Senang ni cari alif wawiyah tak ada baris sebelumnya huruf hamzah. Okay, baik. Kita cari lagi supaya betul-betul faham. Lepas ni tutup je buku, dah pandai dah. Masih lagi muka surat yang sama, ayat 37 pula. Kat mana?
ayat 38 silap. Ayat 38 mana mad badal? Wa'a. Badalnya kat mana? Wa'a. Ma'abah. Wa'a. Ma'abah. Ayat 38. Ma'abah alif tak berbaris. Dunia. Tak keluarkanlah. Yang nampak. Wa'a Ustaz. Wa'a. Alif tak ada baris. Okey. Wa'a tu tak ada. Alif tu tak ada baris. Wa'a. Okey, alif tak ada baris. Kemudian mana lagi tak ada baris? Sini alif kecil. Lepas tu dunia. Ada 3 tempat kat sini. Kemudian sama kita cari sebelumnya huruf hamzah. Mana yang ada huruf hamzah? Dekat mana? Ada kan wa'a. Wa'a. Sini tak ada. Sini pun tak ada. Okey, ada Ni tak ada hamzah. Ni tak ada hamzah. tak ada hamzah. So bila yang ada hamzah ni jadilah mad badal. Selesai. Wa'a baca panjang dua harakat juga. Okey. So ke Huruf alif banyak. Huruf benda lain payah. Huruf Betul. ya, huruf waw. Okey, untuk mad badal ni dia akan jadi terkeliru sebab kita dah biasa dengan mad asli ataupun mad tabi'i lah. Mad asli kan alif waw ya tak ada baris. So kita akan terkeliru sebabnya kadang-kadang terlupa nak tengok belakang dia siapa. Ya, belakangnya hamzah barulah jadi mad badal. Okey. Kita cari satu lagi contoh sebelum kita buat aktiviti mencari dengan lebih detail lah. Kita bagi contoh yang susah sikit. Okey, sekejap. Mad badal, tunjukkan diri. Time nak bagi yang susah dia tak nak keluar. Tadi time yang senang dia keluar. Sekejap ada. Mak Tadi nampak macam amri'i kat mana. Pakai huruf ya dengan huruf waw. Tak payah dapat. dekat juzuk amma susah sikit. Tak tahu ada ke tak. Okey, jumpa dah. Ayat 2. Muka surat 587. Ini memang susah lah. Nak kena bagi tahu betul tak jadi mad badal ni. Dah bagi clue dah tu. Okey, pada surah Mutaffifin ni, surah Al-Mutaffifin, pada ayat yang ketiga sahaja. Di manakah mad badal? Ada ke tak ada? Kalau ada berapa? Kalau tak ada, kat mana? Kalau tak ada memang tak ada lah. Kalau ada, kat mana? Ikan tak? Ayat 3, ayat 3. Ayat 3. Ada Ustaz. Waw dia adalah huruf lemah. Azan. Waw tak boleh pasal dia tak ada lemah. Waw kena dengan lemah. Awalan. Awwa. Tak ada. Kalau ayat 4 mula ikan. Tak ada. Jadi ke tak jadi? Ada. Ada Wa Iza Ustaz. Wa Iza. Wa iza. Alamak. Ayat 3 tak jadi. Tak ada hamzah. Awal Ustaz. Tak ada. Awwa Ustaz. Kalau waw kena lemah. Ada. Ini kata Awwa wazanu. Tak keluarkanlah bagi kita nampak lagi jelas. Ini memang soalan susah lah, kena tengok betul-betul. Ada ke tak ada? Jawapannya siapa kata ada, angkat tangan. Ada? Siapa kata okey ada? Cuba korang kata ada ada. Awalan. Okey, siapa kata tak ada? Angkat tangan. Nak tengok orang pula kata tak ada. Mana dia saya tak kata tak ada. Wa Iza. Katanya.
Okey, terima kasih respon yang diberikan. Okey. Wa iza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ada ke tak ada kat sini? Mana? Ada. Nuhim. Awazani. Wazanu. Zanu. Hamzah tak ada. Ada Hamzah. Hamzah tak ada wazanu. Alif. Ada Hamzah ni. Waw tanda Betul atas. betul dah. Wow jauh dah mah. Tak ada Dia Hamzah. tak ada Hamzah pula dah. Salah. Alif je. Alif. Awazanu. Ni ke? Dia tak ada Hamzah. Ada. Alif. Sebelum waw. Hamzah tanda atas. Ada. Abang tak nampak ah. Dia patut tanda damai Ada tak? ni. Nomor ada. Okey, terima kasih. So, Topok ini- tak nampak. okey, kat sini jadi ke tak jadi? Tak jadi. Tak jadi sebab ada Tak jadi sebab ada Sebab tak jadi dua harakat. Tak jadi. Bersama dua waw tu dia bunyi aw. Ya, kat sini tak jadi sebab kita tak ada baca waw yang pertama. Sebab waw pertama ni termasuk dekat waw kedua. Dia jadi hukum lain. Idgham, ada idgham pertama silain. Ha. Okey, dia jadi hukum lain. Makna kata kat sini walaupun cukup syarat waw tidak berbaris sebelumnya hamzah, tak jadi sebab kita tak baca dia. Kita terus baca awwa, termasuk sebelah. Awwazanu. So waw ni kita baca tak? Tak baca. So ada tempat yang dah cukup syarat tapi tak jadi. Sebab ada sabdu depan dia. Bila Itu ada, jadi mat tamkin ke mat apa ni Ustaz? ini idgham utama silain. Idgham utama silain. Nanti kita Dua belajar. huruf yang sama. Kan? Baca dua hakat. Apa dia? Baca dua hakat juga kan Ustaz? Tak. Ni tak baca dua rakaat. Idgham awwazanu. Dia jadi idgham utama silain pula. Nanti kita belajar akan datang lah. Saya akan terangkan. So yang kat sini cuma kita nak bagi tahu tak jadi. Tak jadi dia tak ada. Sebab depan daripada huruf waw tu ada sabdu. Kat sini So makin rumit lah ni perbincangannya. Tadi Ustaz kata sebelumnya ada hamzah, tiba-tiba tak jadi. Ni keadaan tertentu sahaja. Okay. Kita cari. Ustaz, surah At-Takawir Ustaz, ayat 29. Yang Surat bawah boleh. At-Takawir. muka surat. Muka surat 586 tu. Saya rasa dekat bawah ayat 29 tu ada ibadah. Okey. 586. Okay, kita tengok. Wa ma tasya'u. Okay. Wa ma tasha'u. Ustaz copy paste ayat dia. Kita tengok sama-sama. Tasya. Dah sama sikit Ustaz weh. Kau dapat ayat Tasha'un. Okay, kat mana tadi ayat contoh dia? tasya'u. Tasha'u. Mana kalimah dia? Alif tak ada ombak ni. Ini alif berombak bukan alif tak ada tanda. Okay. Tak boleh lah tu. Kan? Surah apa? Waw tidak berbaris. Oh tak ada baris ada. Sebelumnya huruf hamzah. Hamzah. Sebelumnya huruf hamzah. Ada si'una indah. Mana huruf hamzah tak nampak. Hamzah baris depan. Ada sebelah tu Hamzah. Wa ma tasya'u. Wa ma tasha'una. Ni baris depan pada dhammah jumpa dengan waw ataupun waw jumpa dengan hamzah lah. Jadi mad badan. Oh, dua tu je lah. Ustaz yang depan tu Syed, Ayyasha Allah tu. Ustaz. Hamzah bertemu dengan alif tu. Sekejap kita tengok satu-satu dulu. Okey, ayyasha Allah. Ini ke? Sini ke? Betul? Puan Latifah? Okey, ayyasha Allah.
Jadi ke tak jadi agak-agak? Tak jadi. Jadi sebab Tak jadi. sebab Masuk dalam sabdu. okey, jawapannya adalah sebab terbalik. Sepatutnya huruf mat yang kat depan, huruf hamzah kat belakang, terbalik. Oh, okey. Kedudukannya terbalik. Okey, boleh Okey. So yang kat depan mesti huruf mat dulu, alif waw ya, belakangnya baru hamzah. Macam tu. Okey. Baik. Kita lagi cari contoh lagi. Berapa tadi Puan Jumi ni ayat ni Okey, baik. Ustaz copy paste ayat dia. Surah At-Takwir juga ayat 23. Jom kita tengok sama-sama. وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ. Kat mana mak badal? Kenapa kita sebut dia sebagai mak badal? Apa formula dia pertama? Alif Okey. sebelumnya huruf hamzah Sebelumnya hamzah. baca dua harakat. Okey, dua harakat. Ikutlah syarat. Okey, jadi mak badal. Selesai. Gitulah mak badal. Cuma tadi je yang contoh saya bagi tadi tu yang keliru sikit, yang tak jadi mak badal. Okey, kita cari lagi surah lain pula. Kena pakar betul mak badal ni. Ya, betul. Payah nak kenal dia. Ada satu ada lagi sekali ayat 3 pula. Ini dah baca cari tadi. Sila. Tu ada ada tu. Syadah. Okey. Okey, kita tengok kat sini ayat 10. Surah Al-Insyiqaq Muka surat 589, surat 589 ayat 10. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri. Ada berapa? Uti. Ustaz. Ada satu. Confirm ke ada satu? Kita tengok balik. Tengok. Kat mana uti? Wow, tidak berbaris. Berbaris Sebelumnya sebelumnya huruf hamzah hamzah dan baca dua harakat. Gitu. Hanya dua harakat. Ada yang bagi formula Ustaz, bukan ke sepatutnya huruf hamzah mendahului huruf mat. Okey, guna formula tu pun boleh, tak ada masalah. Tapi Ustaz lebih suka kita sebut dulu alif waw ya. Kita sebut dulu alif waw ya berjumpa sebelumnya dengan siapa. Sebab setakat ni kita dah jumpa berapa hukum melibatkan alif waw ya? 5 hukum. 5. Asli, ma'adil sukun, mak wajib, mak jaiz, mak badal. Dan ke depan ni lagi akan ada lagi hukum yang sama dengan alif waw ya. So kita kena betul-betul faham lah. Kalau tak dia jadi macam ni. Contoh wara'a zahri. Ya, dia akan jadi macam ni. Hamzah mendahului, dia pening dah. So kita kena cari huruf mat dulu. Okay, kalau kita cari huruf hamzah dulu kita pening nanti. Hamzah jumpa dengan sebelumnya huruf mat, dia pening dah nanti. Wara'a. So kita cari dulu alif waw ya yang tak ada baris. Cuba cari alif waw tak ada baris, baru jadi mat badal. Wara'a ni apa? Wara'a ni apa? Alif berombak jumpa dengan huruf hamzah. Mak wajib Mat mutasir. wajib mutasir. Ni kita dah belajar lah sebelum ni. Wajib mutasir. Ni mak balik mutasir. Ni kita belajar sebelum ni lah. Mak wajib mutasir. Wara'a dhahri. Okey, selesai untuk mak badal. Jadi ada masa berbaki. Ustaz
suka nak tanya beberapa orang. Ustaz pilih ke nak volunteer? Volunteer lah Ustaz tu. Ustaz ni tak pandai. Mak. Okey, baik. Okey, siapa nak cuba jawab boleh angkat tangan dulu, siap-siap. Boleh angkat tangan, nanti Ustaz pilih. Soalan dulu. Soalan dulu tak boleh, kalau soalan dulu dia jadi senang ni. Okey, ni admin SPQ ni admin yang mana satu ni? Saya Rosnani, Ustaz. Tak Student ada baru. yang angkat Unit. tangan. Saya angkat tangan ke? Tak. Sorry. Tak. Ada admin yang angkat tangan ni. Nak cuba Oh, ke? tak pasti. Soalan tak keluar lagi. Angkat tangan siap dah. Tu kata bijak lebih tu. Rosnani boleh tu. Boleh Soalan tak ada keluar lagi. Cuba awal. Okey, soalan pertama. Excited. Takut tak boleh jawab angkat tangan. Sebelum tu Ustaz nak tanya sikit Ustaz. Silakan. Alaihimul Qur'an. Nula tu jadi tak mak badal? Saya baru nak tanya soalan tu. Ya. Saya baru nak Hak ni tanya. jadi tak mak badal ni. Pasal dia ada huruf mat. Makmur ni faham betul. Itulah. Jadi mak mak rasa jadi mak badal ni. Okey. Soalan bocor. Okey, soalan bocor dah keluar dulu lah. Okey, tak apa. Ustaz. Jadi tak Ustaz ni nak tanya tu ya. Okey, terima kasih soalan yang ditanya. Okey, Ustaz jawab terus lah. Sebab dah tanya kan. Okey, ayat 21 ni, wa idza quri'al Qur'anu la yasjudun. Dia jadi mat badal. Cuma oleh kerana Al-Quran ini adalah nama khusus ataupun nama khas. Dia ada beberapa kalimah lah yang nama khas. Maka kat sini dia tak panggil mat badal. Dia panggil syibih bil badal. Terlalu mama saya. Alamak. Dia panggil syibih bil badal dia panggil syibih bil badal. Syibih ni maksudnya apa? Syibih ni macam maksudnya seumpama mat badal. Syibih seumpama mak badal. Dia dalam kategori mak badal juga, cuma dia seumpama. Sebab kalau kita belajar tadi mak badal mestilah dia asalnya adalah amanu. Mana tadi? Contoh kan, awal-awal tadi kita belajar. Okey, ini asal kalimah mak badal, amanu. Tapi untuk Al-Quran tak ada sebutan Al-Quran, tak ada. Al-Quran tak ada, Al-Quran tak ada. Al-Quran sahaja. Sebab tu dipanggil sebagai syibih bil badal. Tapi kalau kita nak sebut mak badal juga boleh tak? Boleh, tak ada masalah. So kalau contoh tuan-puan lupa apa? Syibih bil badal. Nak sebut syibih tu tak ingat. She tak keluar perkataan tu. Tuan-puan tulis mak badal. Boleh juga, tak ada masalah. Sebab dia adalah daripada ibu yang sama. Dia punya formulanya sama. Cuma disebut syibih bil badal. So boleh je sebut mak badal. Tapi lagi bagus hari ni kita mengaji. Okay, Ustaz tulis lah dalam kita jumpa kan. Ustaz tadi saja nak tanya dah terkeluar dah tak jadi soalan. Kalau kuis tu kurang markah Ustaz. Kalau kuis salah terus lah. Kita sebut CB. Kalau kuis terus salah lah. Sebabnya kuis masing-masing dah tahu kan tajwid. Cuma kuis baru ni Ustaz tak tulis kan. Okey, kalimah Al-Quran kalimah Al-Quran. Dia nama khas lah. Nama khas. Syibih bil badal. Jawabannya CB. CB. Syibih bil badal. Syibih bil badal ni dalam bahasa Melayu kita panggil sebagai seumpama Badal. CB bin badal. Seumpama badal. Seumpama badal. Dia ada beberapa kalimah lah. So Ustaz bawakan satu dulu. Kebiasaannya untuk syibih bil badal ini huruf hamzah dia duduk di pertengahan kalimah. Itu ciri-ciri dia. Ciri-ciri syibih bil badal dia duduk di pertengahan kalimah. Kalau mat badal dia duduk awal-awal biasa. Amanu Al-Quran.
Al-Quran Syibi bil badal. Biasa dengar tak Syibi badal ni? Bes. Dengar dulu, lupa dah. Lupa dah Ustaz. Oi. Ustaz, semua nama khas Ustaz. Macam mana? Buat semua nama khas Ustaz. Betul. Khas. Kitab Al-Quran. Nanti ada masa akan datang Ustaz bawakan lagi contoh-contoh lain lah. Okay, kita bawakan satu dulu. Masa tak mengizinkan. Dah ujung-ujung dah ni. Okay, Ustaz bagi satu soalan Satu soalan, kita nak bagi soalan kan. Nanti akan datang Ustaz kita cari lagi contoh lain. So kerja rumah untuk minggu depan, cari kata nama khas untuk Syibi badal. Boleh ke? Barulah. Dia tak faham lagi Ustaz ayat tu. Ustaz bagi satu dekat. Tak faham lagi. Faham lagi ayat tu Ustaz. Itu yang tanya Ustaz ni. Okay, baik. jawab tak apa, Mama pandai. Okay, baik. Ustaz, Ya, saya. boleh tak bagi ulang sekali lagi ciri-ciri Syibi bil badal? Okay, pertamanya nama khas nama khas yang Satu nama khas. berada di tengah kalimah. Nama khas berada di tengah ada Ustaz, di tengah. Tengah kalimah ni tu huruf Hamzah lah. Hamzah ni duduk kat tengah kalimah. Kalimah. Ustaz bagi dua je. Dua je dia punya ciri-cirinya. Nama khas dengan tengah kalimah. Huruf Hamzah tu duduk kat tengah kalimah. Okay, so cari contoh. Minggu depan Ustaz nak 5 contoh Kalau Ni Mama surrender, Mama tak kerti, tak faham lagi. dia kena Ustaz, 5 contoh tu. Dia kena sebut surah mana, bukan surah Saya berapa. nak tunggu Ustaz abang yang minggu depan tak boleh cari, tak kerti. okay. Apa tak terang. Nak cari. Nak. Korang Dia kena nama muka surat. Korang faham? Tak apa faham saya. Ustaz nak tanya. Okay. Maaf Okay. Ustaz nak tanya. Ayat ini Syibi bil badal ni pada ayat Al-Quran je ke? Bukan ayat kalimah-kalimah lain ada. Kalimah lain pun ada. Maksudnya ayat Quran ini adalah salah satu daripada kalimahnya lah. Ada kalimah lain. Ada kalimah lain lagi. Kiranya Al-Quran ini salah satu lah. Nanti kita cari muka surat berapa dengan ayat berapa. Kalimah selain Quran Quran tak aci lah. Quran kita dah bagi tahu. Senang. Tapi kalau macam tu terima kasih Ustaz. Khas. Jadi Ustaz nak muka surat berapa, ayat berapa, surah apa. Tak. Muka surat dengan ayat tu dah jumpa lah nanti. Muka surat dengan ayat berapa. Jadi dia jumpa dah tu. Kena catat macam tu lah. InsyaAllah cari. Okay, 5 contoh Ini kerja rumah homework. Okay. Surat berapa dah tak ada ke? Jadi banyak Ustaz dapat Ustaz nak dapat 5. So kena carilah insyaAllah. Okay, so nanti kita akan sambung Syibi badal untuk tajwid yang minggu depan pula. Okay, Syibi badal. Okay, wallahu alam. Masa dah mencemburui kita semua untuk tajwid hari ni. Sejam tapi rasa tak sejam tadi. Rasa. Tak rasa tak tahu. Rasa sekejap sangat Ustaz. Macam rasa Sekejap ya pasal masa kita baru nak belajar jadi terangka-rangka. mengajar warga emas ni kena sabarlah Ustaz ya. Saya okey. Alhamdulillah. Okey, Ustaz serahkan kembali kepada admin insya-Allah. Okay, Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz atas pengajaran untuk hukum mat badal hari ini. Ada 3 ciri-cirinya. Jemaah semua dah maklum lah ya. Jadi saya sarankan kepada para jemaah semua, kebetulan kita tengah ada baca Yasin dan doa ni untuk pelajar-pelajar. Kalau kita rasa kita boleh join lah untuk bagi nama sendiri untuk memantapkan dalam kuliah tajwid Ustaz ni. Terima kasih banyak Ustaz atas kuliah pagi ni.
Jadi terima kasih juga kepada para jemaah yang setia bersama-sama dari awal hingga akhir majlis. Saya Rosani, moderator pada pagi ini, memohon ampun dan maaf jika ada salah silap di sepanjang majlis ini. Yang baik datang dari Allah, yang buruk dan kelemahan daripada saya sendiri. Jadi sebelum berpisah, saya serahkan semula majlis kepada Al-Fadhil Ustaz untuk menangguhkan majlis dengan tasbih kafarah dan suratul As. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Tafadhal Ustaz. Ustazah. Alhamdulillah selesai perkongsian pada hari ini. Mudah-mudahan ada nilai tambah daripada ilmu yang kita belajar pada hari ini. Dan jangan lupa kerja rumah minggu depan cuma contoh untuk syibibil badan. Wallahu a'lam. Tutup dengan tasbih kafarah dan surat Subhanakallahumma wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih semua. Kita boleh bawa untuk umrah. Sama-sama. Terima kasih Ustaz. Jangan keluar dulu sahabat. Jangan keluar dulu sahabat.